Sama ada buat rumah kau, buat masjid kau, ada macam-macam kan tadi. Hak jelasnya sebut sembahyang selepas Jumaat. Hak tu ada. Dan hak tu jelas sabit dalam hadis yang sahih, yang tinggi. Kitab-kitab hadis mana-mana pun ada belakang tu. Dengan sebab itu Imam Abu Daud buat tajuk babus solah ba'dal Jumaat. Bab sembahyang selepas Jumaat. Dia tak sebut sebelum Jumaat. Hak sebelum Jumaat ni dalam bab ni dia sebut sah. Tengok hadis yang kedua. Hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar memanjangkan sembahyangnya sebelum Jumaat dan bersembahyang selepasnya 2 rakaat di rumahnya. Dan beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan begitu. Hak tu sah. Imam Abu Daud mari sini. Tetapi hadis ini tinggi sanadnya. Tinggi. Mengikut Imam Nawawi ini sahih mengikut syarat Bukhari. Ibnu Hibban, orang ni Ibnu Khuzaimah pun meriwayatkan hadis ini dan mereka mengatakan hadis ini sahih, tinggi. Tahap kesahihan dia tu tinggi. Dengan sebab itulah ramai ulama dalam mazhab ni, pak mazhab ni, dia kata ada sunat sebelum Jumaat dan selepas Jumaat. Dia pegang mana pak ni? Ada ni dia pegang. Gitu. Orang yang mengatakan tak boleh, dia kata hak ni tidak jelas. Hak sembahyang sebelum Jumaat ni, kalau kita ambil kira di sini sebagai sembahyang qabliyah, serupa dengan zuhur tu ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Dan hak lain-lain tu qabliyah, ba'diyah gitulah. Tidak lagu tu semata-mata sunat. Sunat mutlak. Apa-apa sunat. Itu maksud dia. Bukan sunat qabliyah. Hak ba'diyah tu ada sebagai sunat ba'diyah. Situ ya dia beza. Baik, kita tengok kitab kita ni dulu. Ibnul Qayyim, ulama berselisih pendapat, adakah Jumaat ni ada sunat qabliyahnya atau tidak ada. Sekumpulan ulama menafikan. Dia kata tidak, tak ada sunat sebelum Jumaat ni. Dan mereka bersungguh-sungguhlah dalam menafikan hak tu. Sungguh-sungguh dalam menafikan. Dia pun mari contoh di antara orang yang berpendapat tak ada sunat qabliyah Jumaat ni, iaitu Ibnul Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Dia kata apabila Bilal selesai azan, Nabi SAW terus berkhutbah. Bila Nabi SAW berkhutbah, tak ada siapa-siapa dah, sembahyang 2 rakaat sama sekali, kata dia. Azan di zaman Nabi SAW ada satu je. Ini menunjukkan bahawa Jumaat serupa dengan sembahyang raya juga. Tak ada sunat sebelumnya. Tak ada sunat qabliyah. Ini kata dia yang lebih sahih daripada 2 pendapat ulama. Dan inilah juga yang ditunjuki oleh sunnah. Kerana Nabi SAW keluar daripada rumah dia, bila dia naik mimbar, bila khutbah Jumaat, bila selesai Nabi SAW tu khutbah selalulah, tanpa ada senggai-senggai ada situ. Ini menunjukkan bahawa semua benda ni dilihat oleh orang dengan mata kepala. Masa mana nak sembahyang sunatnya? Kan kata ada sunat. Kan nak sembahyang sunat masa tu lah, lepas band. Sedangkan tak ada dah. Nak kena dengar khutbah belakang. Hak kita sebut ni tidak ada sunat sebelumnya, kata dia. Ini adalah mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur daripadanya, dan salah satu wajah bagi ashab Syafi'i. Kemudian Syaukani kata, ya mari Syaukani ni pun orang tak ada mazhab juga ni. Ibnul Qayyim tak ada mazhab, dia pakai hadis. Sebab apa di pengarang kita ni mari Syaukani? Sebab Syaukani ni pun tak ada mazhab juga, tetapi dia tak setuju dengan Ibnul Qayyim. Dia setuju dengan hak ramai-ramai. Hak kata ada qabliyah. Syaukani kata hadis ini menunjukkan masyru'iyah salah sebelum Jumaat. Orang yang melarang tu dia tidak pegang dengan hadis, dengan sesuatu hadis, kecuali hadis yang melarang bersembahyang pada waktu zawal, pada waktu nak gelincir matahari tu. Tak boleh sembahyang pada waktu tu, sehingga gelincir matahari baru boleh. Ni Nabi SAW ni gelincir saja matahari sembahyang selalu Jumaat. Bermakna masa mana nak dah sembahyang kalau sebelum pada tu tak boleh. Itu masalahnya.
Dia kata hak ni hadis hak larang sembahyang pada waktu zawal ini umum maksus. Umum maksus. Hari Jumaat tak kecuali. Hari Jumaat tengah tari berdiri pun boleh. Ada hadis-hadisnya. Baru ni kita sudah jumpa dah tu. Hak paling itu pun sebab tak boleh sembahyang pada waktu gelincir matahari. Sekarang ni masalahnya hak ni dikecualikan. Dia kata walhasil rekahnya sembahyang sebelum Jumaat ni muraghab fiha umuman wa khususan. Dia kata memang digalakkan. Dalil hak ni menolak pendapat orang yang mengatakan tak molek sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Ini di satu tempat. Kalau kita perhati dua las lepas tu, iaitu pada muka surat 156. Dia kata Abu Yusuf kata, saya suka lepas sembahyang Jumaat ni kalau seseorang tu sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat. Supaya apa? Supaya tidak jadi lepas sembahyang Jumaat jadi sembahyang 2 rakaat pula, jadi selepas sembahyang Zuhur nampak gitu. Tapi kalau sembahyang 4 rakaat jadi tidak nampak selepas Zuhur lah. Dia kata. Lepas pada tu sebab sesetengah ulama Syafi'iyah berpegang dengan mafhum hadis ini bahawa tidak ada sunat Jumaat qabliyah, dan setengah-setengah ulama mengatakan bid'ah ni. Faqala as-salatu qablaha bid'ah. Dia kata sembahyang sebelum Jumaat ni bid'ah. Kaifa? Kata dia. Macam mana nak kata bid'ah? Sedangkan hadis ini ada dengan sanad yang jayyid, kata dia. Seperti mana dikatakan oleh Hafiz Iraqi bahawa Nabi SAW bersembahyang sebelum Jumaat 4 rakaat. Dan Tirmizi meriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud bersembahyang 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepas Jumaat. Dalam Tirmizi dia ada sebut. Ini juga Tsauri, pendapat Tsauri dan Ibnu Mubarak. Hak zahirnya Ibnu Mas'ud nak buat lagu tu ni mestilah dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan dia mana-mana nak buat. Itu alasan bagi orang yang mengatakan ada qabliyah Jumaat. Baik. Ni dalam kitab. Kita nak tengok kitab lain. Dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, Hafiz Ibnu Hajar. Dia kata lagu mana? Kita kena tengok lain pula. Apa yang jadi kita buka kitab ni tu takut orang kata kecek pendapat saja. Nah, ada ni kitab macam kitab ulama ni. Tengok. Gitu. Jelas, terbuka, telus orang kata. Telus. Tak apalah. Imam Bukhari buat tajuk lebih kurang Abu Daud juga, tapi lain sikit. Babus salah ba'dal Jumu'ah wa qablaha. Ni bab sembahyang selepas Jumaat dan sebelumnya. Dia buat tajuk lagi. Bukhari ni tajuk dia je lah. Hak itunya, fiqh dia duduk situ. Cara dia gitu. Baiklah. Kalau hak sepatutnya kita kata bab sembahyang sebelum Jumaat dan selepasnya, hak sebelum tu orang sebut dulu kan. Tapi Imam Bukhari tidak sebut gitu. Bab sembahyang selepas Jumaat dan sebelumnya. Hak sebelum tu dia letak ke dia. Bapa. Apa gitu. Dia ada maksud dia. Tak apalah. Kita baca sini. Dia mari riwayat Ibnu Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sebelum zuhur 2 rakaat. Di bawah bab ni. Selepas zuhur 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat di rumahnya, dan selepas isyak 2 rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersembahyang selepas Jumaat kecuali setelah dia beralih tempat. Lalu dia bersembahyang 2 rakaat. Dia tak ada sebut hak sebelum. Hak sebelum tu tak ada sebut dalam hadis ni. Sebelum maghrib tak ada juga. Sebelum isyak tak ada juga. Di situ. Situlah yang jadi perbincangan ulama. Tak apalah. Dia kata dalam hadis ni Nabi SAW tidak sembahyang selepas Jumaat kecuali selepas dia beralih
barulah dia bersemaya 2 rakaat. Beralih tu dalam riwayat lain sebut balik masuk dalam rumah dia lah. Imam Bukhari tidak ada menyebutkan sesuatu hadis berhubung dengan sembahyang sebelum jemaah. Ni dia tu. Wa lam yadhkur syai'an fi shalah qablaha. Ibnul Munayyir dalam Hasyiah Bukhari dia kata seolah-olahnya Imam Bukhari bermaksud nak mengatakan bahawa zuhur dengan jemaah ni serupa. Imam Bukhari nak qiyas di sini. Dia buat tajuk ni dia nak qiyas. Dia kata qiyaslah ke mana? Sebagaimana zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah, Jumaat pun gitu juga. Gitu. Menunjukkan sama zuhur. Sebab apa? Sebab Jumaat ni ganti zuhur. Bila ganti zuhur, hak lain pun serupa tu lah, dia kata. Dan oleh kerana Nabi SAW lebih menjaga hak selepas semaya Jumaat itu, sebab itulah Imam Bukhari mendahulukannya. Hak selepas tu dulu, bukan hak sebelum. Hak selepas tu dia sebut dulu. Sebab apa? Sebab dalam hadis-hadis hak banyaknya hak kemudian tu disebutkan dengan jelas. Ada pun hak dulu tidak. Tak apalah. Ibnu Battal berkata, apa yang Ibnu Umar sebut semula tentang jemaah selepas zuhur, dia sebut Nabi SAW sembahyang sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat. Lepas pada tu dah, kalau jemaah dengan zuhur ni sama, apa dia sebut pula? Dia kata Nabi SAW tidak bersembahyang selepas jemaah, suku pula dia sebut. Apa? Itu sebab orang bahas Bukhari itu dia lagu itulah. Dengan sebab Nabi SAW bersembahyang jemaah di rumah dia, berbeza dengan zuhur, kata dia. Itu. Bapa gitu, ada royak hikmahnya. Hikmahnya kalau sembahyang situ selalu jadi nampak macam zuhur juga lah 4 rakaat. Sebab tu dia buat suku tempat lain. Gitu. Tak apalah. Ibnu Tin berkata, tidak ada sebut tentang sembahyang sebelum jemaat di dalam hadis ini. Boleh jadi Imam Bukhari bermaksud mengisbatkannya berdasarkan qiyas. Sebab Imam Bukhari dia pakai juga qiyas. Jadi kalau qiyas dengan zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Dia kata gitu juga. Intaha, habis itu. Zain Ibn al-Munayyir pun kata lagu itu juga. Lebih kurang gitulah. Tetapi Hafiz Ibn Hajar kata yang nyatanya, iaitu Imam Bukhari mengisyaratkan kepada apa yang tersebut di dalam setengah-setengah hadis. Imam Bukhari nak isyarat kepada hak tersebut dalam setengah-setengah hadis. Iaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ni kalau kita duduk baca saat ni lah. Dan Ibnu Hibban min tariqi Ayyub daripada Nafi', iaitu Ibnu Umar memanjangkan sembahyang dia sebelum Jumaat dan bersembahyang selepasnya 2 rakaat di rumahnya. Dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW melakukan begitu. Maknanya Nabi ada buat. Ibnu Umar pun buat. Dia kata Nabi ada buat lagu tu. Bermaknanya ada sebelum Jumaat itu. Lepas tu Hafiz Ibnu Hajar kata apa? Ihtajja bihi Nawawi. Imam Nawawi berhujah dengan hal inilah di dalam kitab dia Khulasah tentang mengisbatkan adanya sunat Jumaat allati qablaha. Hak sebelum tu ada. Mana sunat qabliyah Jumaat ni ada. Imam Nawawi pegang gitulah. Tapi Hafiz Ibnu Hajar kata wa tu'qiba. Tetapi pendapat Nawawi itu dibantah. Mana dia pun tak setuju juga. Bi anna qawlahu wa kana yaf'alu dhalika. Ni kena baca ni. Aidun ala qawlihi wa yusalli ba'da al-jum'ah rak'atain fi baitihi. Hafiz Ibn Hajar ni sama-sama orang hebat belaka ni. Imam Nawawi pun hebat, Hafiz Ibn Hajar pun hebat. Kedua-duanya Syafi'i. Tak apa. Tapi dalam bab ni tak serupa pendapat. Hafiz Ibn Hajar kata tak betul Imam Nawawi kata tu dibantah tu. Tidak dipersetujui lah. Dia kata sebab apa? Hak ni Nabi SAW ni dalam hadis Abu Daud ni kan, dia kata Nabi SAW kana yaf'alu zalika. Hadis yang kedua, selalu melakukan begitu. Hak Nabi SAW selalu melakukan begitu ni dia berkait dengan hak man. Hak ni merujuk kepada kata Nabi SAW wa yusalli ba'da, kata Ibnu Umar, dan Nabi SAW bersembahyang Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Merujuk kepada hak tu. Maknanya Nabi SAW melakukan demikian tu. Hak ni berkait dengan hak sembahyang 2 rakaat di rumah tu.